Hati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Ahmad Izdadini bin Abdul Mahdi, akan menerangkan mengenai tugasan persembahan GPPP 1092, iaitu kod subjek bagi pengantar pengajian pendidikan. Bagi tugasan ini, saya akan menerangkan mengenai alat bantu mengajar berbentuk elektronik. Secara amnya, alat bantu mengajar ataupun dikenali sebagai ABM merupakan segala atau suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah secara lebih efisien dan menarik. Alat bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala perkara yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa sahaja yang dapat dialami oleh para pelajar. Alat bantu mengajar ini sangat membantu guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang tertera pada paparan slide, menurut Henig, alat bantu mengajar ataupun dikenali sebagai ABM, yang mana juga dikenali sebagai sebahagian daripada media pengajaran yang ditakrifkan sebagai audio, visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan suatu pengajaran. Jadi, dapat diringkaskan bahawa segala bentuk simbol dan komunikasi verbal yang abstrak dapat diperjelaskan dengan menggunakan alat bantu mengajar. Malahan, penggunaan pelbagai media pengajaran secara tepat dapat mengatasi sikap pasif dalam kalangan pelajar kerana ia akan menarik minat pelajar, menimbulkan suasana yang lebih menarik kepada mereka serta meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang topik yang diajar. Pada paparan slide ini, saya telah memetik 3 tujuan utama alat bantu mengajar ini. Poin yang pertama iaitu membantu guru, yang kedua meningkatkan interaksi pelajar dalam bilik darjah, dan yang ketiga mengurangkan kebosanan pelajar. Pada poin yang pertama, alat bantu mengajar dapat menyelesaikan pelbagai kaedah pengajaran guru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Hal ini dapat digambarkan seperti seorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan alat bantu mengajar agar pemahaman yang mantap terhadap konsep tersebut dapat memberi kesan kepada mutu pengajaran guru. Ini disebabkan perkara ini disebabkan wujudnya kepelbagaian pemahaman terhadap konsep yang diberikan oleh guru. Menurut Fink Manner, 3 komponen utama yang perlu ada di dalam pengajaran bahasa berbantukan ABM iaitu komputer, bahasa dan pembelajaran. Guru pada peringkat awal perlu memahami konsep dan prosedur pelaksanaan pengajaran menggunakan komputer agar memberikan kesan yang optimum terhadap pelajar. Hal ini disokong juga oleh kajian yang dilakukan Hamdan dan Surizan, iaitu alat bantu mengajar yang direka cipta seperti jangka sudut khas dapat meningkatkan dan mempercepatkan lagi proses pemahaman konsep dan penguasaan topik penjelmaan kerana pelajar dapat mengaplikasikan sendiri dengan menggunakan bahan maujud untuk direalisasikan dalam kemahiran topik penjelmaan, khususnya subtopik putaran. Seterusnya, alat bantu mengajar secara amnya bertujuan untuk meningkatkan interaksi pelajar dalam bilik darjah. Suasana di dalam bilik darjah juga akan menjadi lebih hidup dengan wujudnya alat bantu mengajar ini. Kebaikan alat bantu mengajar sememangnya akan menggalakkan para pelajar bergiat aktif dalam bilik darjah. Kita sedia maklum bahawa proses pembelajaran yang berlaku ini bukanlah hanya berpusatkan guru semata-mata, malah turut melibatkan setiap individu pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap alat bantu mengajar yang dibekalkan oleh guru mempunyai aktiviti dan manfaatnya tersendiri. Oleh itu, guru perlu bijak mengaplikasikan alat bantu mengajar ini di dalam bilik darjah dengan cara mencipta aktiviti yang memaksa pelajar untuk berinteraksi dengan rakan-rakan, malah dengan guru itu sendiri. Jadi, manfaat terhadap alat bantu mengajar akan dapat dimaksimumkan oleh para pelajar. Konklusinya, alat bantu mengajar yang direka haruslah sesuai
dan berfungsi untuk sesi pengajaran yang dilaksanakan. Bagi poin yang ketiga iaitu mengurangkan kebosanan pelajar. Penggunaan alat bantu mengajar juga dapat mencetuskan minat pelajar. Peralatan yang digunakan juga menjadi penggalak dalam penyampaian pelajaran. Alat bantu mengajar dapat mewujudkan suasana persekitaran yang sesuai kepada pelajar. Jika alat bantu mengajar digunakan dengan teratur semasa memberi penerangan, pengajaran yang disampaikan akan mencetuskan minat pelajar. Penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Melalui kaedah ini secara jelas dapat mengatasi masalah kebosanan pelajar semasa belajar. Maka pembelajaran yang menyeronokkan ini secara tidak langsung dapat membantu para pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Alat bantu mengajar yang saya pilih dinamakan sebagai suku kata apa yang hilang, dengan cara melengkapkan perkataan yang tidak lengkap berdasarkan suku kata yang diberi menggunakan aplikasi Quizizz. Berikut merupakan paparan hadapan bagi alat bantu mengajar yang telah dipilih. Jenis alat bantu mengajar yang digunakan ialah alat bantu mengajar berbentuk elektronik. Untuk pengetahuan umum, terdapat 3 jenis alat bantu mengajar. Iaitu yang pertama, alat bantu mengajar bukan elektronik. Yang kedua, seperti yang telah saya gunakan, iaitu alat bantu mengajar berbentuk elektronik. Dan yang ketiga, alat-alat bercorak pengalaman dan alat sebenar dari alam sekitar. Jadi, alat bantu mengajar berbentuk elektronik merupakan alat pengajaran elektronik yang merujuk kepada media yang menggunakan sumber elektrik. Alat pengajaran elektronik ini semakin popular digunakan oleh guru kerana ianya mudah dan menarik minat murid. Antara contoh alat pengajaran elektronik ini ialah filem slide, radio, televisyen, komputer dan lain-lain lagi. Berdasarkan paparan yang tertera, saya telah menyeraikan 3 tujuan pemilihan alat bantu mengajar saya. Iaitu yang pertama, murid tidak dapat melengkapkan perkataan dengan baik. Yang kedua, murid tidak dapat membezakan suku kata dengan baik. Dan yang terakhir, murid mengalami kesukaran semasa tahap mentalis membaca. Objektif pengajaran terhadap alat bantu mengajar saya adalah yang pertama, memastikan murid dapat melengkapkan perkataan dengan baik. Yang kedua, memastikan murid dapat membezakan suku kata dengan baik. Dan yang ketiga, memastikan murid dapat melepasi tahap mekanis membaca dengan baik. Sekarang saya akan menerangkan mengenai cara penghasilan alat bantu mengajar saya. Pada langkah yang pertama, tekan butang yang tertera perkataan create seperti yang telah ditunjukkan dalam rajah. Seterusnya, pada langkah yang kedua, tekan pada paparan yang tertera tulisan quiz. Dan pada langkah yang ketiga, tekan pada butang yang tertera perkataan multiple choice seperti yang telah ditunjukkan pada rajah. Pada langkah yang keempat, pilih perkataan yang tertera perkataan image. Dan seterusnya, pada langkah yang kelima, tekan paparan yang seperti tertera pada rajah untuk memilih gambar yang ingin diletakkan sebagai soalan kepada alat bantu mengajar tersebut. Dan pada langkah yang keenam, tuliskan soalan yang ingin ditanya kepada pelajar. Pada langkah yang ketujuh, tekan butang yang seperti ditunjukkan pada rajah. Dan pada langkah yang ke-8, pilih salah satu jawapan yang betul. Dan pada langkah yang ke-9, pastikan jawapan yang dipilih mempunyai tanda dengan warna hijau seperti yang ditunjukkan oleh rajah. Pada langkah ke-10, tukar masa yang diperuntukkan kepada pelajar daripada 30 saat kepada 20 saat untuk memberi lebih cabaran kepada pelajar. Dan langkah yang ke-11, tekan butang save seperti yang tertera pada rajah. Pada langkah yang ke-12, tekan pada butang yang telah ditunjukkan pada rajah untuk membuat soalan baru.
Dan langkah yang ke-13, ulang langkah ke-4 sehingga langkah ke-11 untuk mencipta soalan yang berikutnya. Seterusnya pada langkah ke-14, tekan butang seperti yang ditunjukkan pada rajah. Dan langkah yang ke-15, masukkan perkara yang perlu diubah sesuai mengikut kesesuaian. Dan pada langkah yang ke-16 iaitu langkah yang terakhir, tekan butang shift seperti yang ditunjukkan pada rajah. Seterusnya pada langkah ke-17 untuk menyebarkan alat bantu mengajar ini kepada pelajar dengan cara menekan butang yang tertera perkataan klasik seperti yang ditunjukkan pada rajah. Dan pada langkah ke-18, tekan butang continue. Dan langkah terakhir iaitu langkah ke-19, pilih salah satu cara untuk diberikan alat bantu mengajar ini kepada pelajar. Seterusnya, bagi kos dan tempoh penghasilan alat bantu mengajar ini. Bagi kos penghasilan alat bantu mengajar ini, tiada kos yang dikenakan kerana aplikasi yang digunakan iaitu Quizizz memberikan pengguna untuk menggunakan aplikasinya secara percuma. Manakala bagi tempoh penghasilan, alat bantu mengajar ini dapat dihasilkan dalam masa yang sangat singkat kerana tidak memerlukan teknik yang tinggi untuk menghasilkannya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat bantu mengajar ini. Pada langkah yang pertama, murid akan menekan butang yang tertera perkataan start seperti yang ditunjukkan pada rajah. Dan langkah yang kedua, murid memilih salah satu jawapan untuk menjawab soalan. Dan langkah yang ketiga, murid akan menjawab soalan lain sama seperti pada langkah kedua. Dan langkah yang keempat, murid akan mengulang langkah kedua sehingga tamat soalan. Pada langkah yang kelima, analisis terhadap jawapan yang telah dijawab oleh murid akan keluar dan murid akan dapat mengetahui markah dan seberapa banyak jawapan betul yang dijawab oleh mereka. Saya telah mendapati bahawa terdapat 3 kelebihan bagi alat bantu mengajar. Yang pertama iaitu alat bantu mengajar dapat memvariasikan teknik pengajaran dalam kalangan guru. Di sekolah, penggunaan buku teks sebagai alat bantu mengajar memang tidak asing lagi. Namun, sejauh manakah penggunaan buku teks ini mampu merangsang minda para pelajar? Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam buku teks terlalu banyak kandungan ayat sehingga boleh menimbulkan rasa bosan dalam diri pelajar. Sekiranya guru mempelbagaikan alat bantu mengajar mereka dengan mengedarkan bahan bacaan yang menarik, maka perkara ini mampu memberikan kelainan buat pelajar. Alat bantu mengajar penting untuk menarik minat pelajar dan menjadi instrumen dalam membantu pemahaman pelajar. Alat bantu mengajar dikatakan dapat merangsang minda para pelajar selain memberi sumbangan yang besar dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Secara tidak langsung, alat bantu mengajar ini mampu membantu para guru untuk menyelesaikan kaedah pengajaran yang tidak berubah. Seterusnya, alat bantu mengajar merupakan kaedah yang digalakkan oleh KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM telah menyarankan penggunaan kaedah alat bantu mengajar kerana kaedah ini secara jelas telah menghasilkan ramai pelajar cemerlang melalui perkongsian daripada pelajar cemerlang itu sendiri. Jadi, hasrat KPM untuk meningkatkan kemenjadian murid juga akan tercapai pada masa akan datang dengan cara meningkatkan penggunaan alat bantu mengajar dalam kalangan guru di sekolah. Kelebihan alat bantu mengajar yang terakhir ialah alat bantu mengajar mengikut peredaran waktu dan teknologi. Peredaran zaman yang begitu pesat pada masa kini sedikit sebanyak telah merubah lanskap pendidikan. Penggunaan kaedah tradisional seperti kapur tulis dan papan hitam sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan pendidikan semasa.
Lambakan teknologi dalam pendidikan yang menyediakan pelbagai platform kepada murid seharusnya menjadi pilihan utama guru-guru. Namun, penggunaan teknologi semata-mata bukanlah jaminan kepada keberkesanan sesuatu pengajaran. Teras utama pengajaran adalah terhadap isi utama dan pemahaman konsep. Oleh itu adalah sangat penting bagi guru-guru untuk menerapkan penggunaan alat bantu mengajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Hal ini adalah penting bagi memastikan murid bukan sahaja memahami isi pelajaran yang disampaikan, malah penggunaan alat bantu mengajar juga akan berperanan untuk menarik minat murid untuk belajar. Seterusnya saya akan menerangkan penyelarasan alat bantu mengajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi terdapat dua isi bagi penyelarasan alat bantu mengajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Yang pertama, intelek, dan yang kedua, perkembangan potensi individu. Bagi intelek, unsur intelek merupakan unsur yang berkaitan dengan daya berfikir. Intelek penting kerana dengan unsur intelek, pelbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. Jadi dapat dikaitkan bahawa alat bantu mengajar dengan unsur intelek melalui penghasilan alat bantu mengajar yang kreatif dan mencabar minda murid. Seterusnya menjadikan murid seorang yang mempunyai daya berfikir yang baik. Bagi poin yang kedua iaitu perkembangan potensi individu. Perkembangan potensi individu hakikatnya telah membawa kepada perkembangan unsur ketiga iaitu perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu ini merangkumi perkembangan individu yang maksimal pada jalan atau cara yang tepat bagi membantu menggilap potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Maka guru perlu menjadikan alat bantu mengajar bagi menggilap potensi murid dalam menyelesaikan perkara yang menguji pemikiran murid ke tahap yang lebih tinggi. Berdasarkan keseluruhan falsafah pendidikan guru, saya telah memilih dua falsafah untuk diselaraskan dengan alat bantu mengajar, iaitu yang pertama, berpandangan progresif dan saintifik, dan yang kedua, memelihara suatu masyarakat yang progresif. Bagi poin yang pertama iaitu berpandangan progresif dan saintifik dapat dihuraikan sebagai berfikiran positif dan proaktif, inovatif dan motivatif, iaitu mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran, sentiasa berusaha mencari dan menggunakan idea, kaedah dan bahan baru dalam melaksanakan bidang tugas. Maka, guru perlu berusaha mempunyai dan mencari pelbagai teknik mengajar dengan cara menggunakan alat bantu mengajar bagi mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam bilik darjah. Beralih kepada poin yang kedua iaitu memelihara suatu masyarakat yang progresif. Dapat diterangkan sebagai memberi penekanan kepada pelbagai aspek dalam melaksanakan tugasan bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru juga menekankan kaedah inquiry iaitu penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta dalam karangan pelajar. Melalui penggunaan alat bantu mengajar dapat melahirkan guru dan murid yang berfikiran jauh. Dengan cara guru memperkenalkan kepada murid mengenai alat bantu mengajar, seterusnya menyuruh murid mencipta alat bantu mengajar mereka sendiri melalui bimbingan daripada guru tersebut. Seterusnya, hubung kait alat bantu mengajar dengan aspirasi dan hala tuju murid. Yang pertama, kualiti, iaitu semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Untuk pengetahuan semua, TIMSS dan PISA merupakan ujian yang menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Melalui hubung kait alat bantu mengajar dengan aspirasi kualiti ini, guru boleh mencipta suatu alat bantu mengajar yang mempunyai tahap tinggi sehingga menyamai tahap pendidikan di peringkat antarabangsa. Maka pada masa akan datang, pendidikan Malaysia, alat bantu mengajar itu dapat mengangkat pendidikan Malaysia
ke satu tahap di mana Malaysia berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut TIMSS dan PISA. Seterusnya, poin yang kedua iaitu pakar dalam teknologi, yang merupakan hala tuju murid bagi memiliki kepentingan untuk memastikan pendidikan Malaysia sentiasa mempunyai pembaharuan ke arah teknologi yang lebih baik. Melalui hala tuju ini dapat membentuk satu pendidikan yang futuristik pragmatik kerana membawa pendidikan yang sudah sedia ada menjadi lebih baik secara bertahap dan sentiasa memperbaiki kelemahan terdahulu dari semasa ke semasa yang menjadikan pendidikan di Malaysia terus berkembang maju melalui teknologi-teknologi yang semakin bertambah dari semasa ke semasa. Dan perkara ini membuatkan pendidikan Malaysia berkembang maju selaras dengan negara-negara moden yang lain. Melalui hubung kait alat bantu mengajar dengan hala tuju ini, guru perlu memastikan penggunaan teknologi yang canggih di dalam kelas untuk dipraktikkan kepada murid supaya murid tidak berasa terkejut dan tidak berasa lain apabila melihat teknologi yang canggih dipertontonkan kepada mereka. Maka tidak mustahil pendidikan Malaysia akan berkembang maju melalui teknologi yang semakin bertambah baik. Jadi saya telah mengambil 2 daripada 5 standard kualiti pendidikan Malaysia untuk dihubungkaitkan dengan alat bantu mengajar, iaitu kepimpinan dan hala tuju. Seterusnya, pembelajaran dan pengajaran. Bagi kepimpinan dan hala tuju yang membawa maksud kepimpinan sekolah yang berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembeleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Melalui kaedah penyebaran maklumat mengenai alat bantu mengajar, warga sekolah akan dapat melalui sistem pendidikan yang lebih baik. Seterusnya, meningkatkan mutu pendidikan Malaysia. Poin yang kedua iaitu pembelajaran dan pengajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Maka alat bantu mengajar dapat dihubungkaitkan dengan standard keempat ini melalui cara pembelajaran dan pengajaran ke tahap yang lebih tinggi di samping memastikan murid mendapat ilmu dan maklumat secara maksima, ringkas dan padat. Seterusnya, hubungkait alat bantu mengajar dengan implikasi pendidikan yang terbahagi kepada 2, iaitu memberi kefahaman kepada pelajar terhadap objektif pembelajaran dan yang kedua, mencetuskan minat dalam diri pelajar. Alat bantu mengajar dapat memberi kefahaman kepada pelajar terhadap objektif pembelajaran dengan cara guru menyediakan satu alat bantu mengajar yang menjelaskan mengenai objektif pembelajaran tanpa menambah atau menokok tambah perkara lain. Jadi pelajar dapat menumpu terhadap objektif pengajaran yang diberikan oleh cikgu dengan memfokuskan terhadap sesuatu perkara tanpa perlu mencampurkan perkara lain dalam pendidikan dan pelajaran. Selain itu, alat bantu mengajar dapat mencetuskan minat dalam diri pelajar. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, alat bantu mengajar merupakan alat yang mampu memberi suasana berbeza kepada pelajar di dalam bilik darjah. Dengan cara alat bantu mengajar ini dapat menceriakan pelajar dari segi emosi dan juga mental pelajar, kerana alat bantu mengajar merupakan suatu kaedah yang berbeza dengan kaedah sistem pendidikan yang tradisional dan sistem pendidikan lama. Dan yang terakhir, anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Berdasarkan 11 anjakan Pelan Pembangunan Malaysia, saya telah keluarkan 2 daripadanya yang dianggap bersesuaian dengan alat bantu mengajar.
Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, dan seterusnya memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Konklusinya, alat bantu mengajar dapat mengangkat martabat sistem pendidikan Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi. Alat bantu mengajar dapat mengubah landscape pendidikan Malaysia daripada sistem pendidikan tradisional ke arah sistem pendidikan moden dengan cara dapat mengubah emosi dan mental para pelajar semasa di sekolah dan di dalam bilik darjah. Sekian saja penerangan tugasan persembahan daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini sehingga akhir. Jadi saya akhiri video ini dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Anda tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.